Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Dia line terputus sebentar. Okay, Alhamdulillah kita dapat sambung balik. Line terputus sebentar. Di mana tadi kita terhenti tentang kita terhenti dalam membincangkan syahid akhirat. Iaitu syahid akhirat ini mendapat pahala syahid di sisi Allah, tetapi mereka diurus dengan secara kematian biasa. Jadi insya-Allah kita sambung. Saya pun tak pasti saya terhenti kat mana tadi, kerana disebabkan terputusnya talian. Talian terputus kerana ada gangguan-gangguan. Ini pun saya tengok dia punya dia punya line masih berkelip-kelip merah. Ada color merah, ada kuning. Sepatutnya di hijau. Jadi maknanya kita dapat kita dapat sambung. Saya nak pasti sama ada dalam dalam talian tuan-tuan semua dapat dapat sambung tak ni? Saya nak tengok sebab yang atas tadi dah terputus saya punya komen-komen tuan-tuan semualah. Sekarang ada siaran langsung. Ada kat sini, tapi saya tak pasti sama ada ke tidak ada pada tuan-tuan semua pendengar. Tak ada. Sekarang dah masuk ke Ustaz? Ada boleh ikut tak? Sekarang ada line tak? Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal, pengurusi Yadim kita negeri Sabah. Ada clear? Okey, insya-Allah kita sambung berkenaan dengan syahid akhirat tadi. Di mana kita sedang berada pada bab membincangkan syahid akhirat. Sekarang alhamdulillah dia dah hijau balik. Jadi kita bincang syahid akhirat, iaitu berkenaan dengan adapun syahid akhirat ialah selain pada golongan tadilah. Di mana mereka ni mendapat mendapat pahala syahid tapi diuruskan secara kematian biasa. Itu makna kepada mereka yang ada setengah ulama kata 30 golongan, ada setengah kata 39, ada kata 15 berdasarkan kepada pandangan-pandangan ulama yang dirujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW dan juga beberapa pandangan-pandangan ulama terdahulu. Jadi insya-Allah itu dia kelebihan sabda Nabi SAW. Jadi kita bincang lagi berkenaan dengan ni. Di sini didatangkan beberapa hadis yang menyebut tentang golongan yang mendapat syahid akhirat. Jadi makna dalam ni kerana tadi ada beberapa pandangan. Jadi sekarang kita tengok berapa golongan yang mendapat syahid akhirat itu berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Jadi saya tidak bercadang menyebutkan semua dalam buku ini, kerana ada kata 39 sebagainya. Jadi dia akan nanti kalau sebut semua 39 dia akan menjadi terlalu tebal. Jadi kita pun ambil lebih kurang. Antaranya ialah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi berkata asy-syuhada'u khamsatun. Nabi kata syahid tu ada 5. Nabi kata syahid ni syuhada ada 5. Antara Nabi SAW menyebut al-mat'unun wal mabtunun wal ghariqu wasahibul hadmi wasyuhada fi sabilillah. Jadi Nabi kata adapun syahid itu ada 5. Jadi ada 5. Dah tu mengapa ada ulama berani kata 20, berani kata 30 sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi. Berani kata 39, dia kata 15. Itu kerana ada hadis-hadis lain pula yang menyebut. Jadi sebab itu misalnya contoh kita baca hadis lah berkenaan dengan apabila mati seorang anak Adam maka terputus segala amalan kecuali 3. Jadi kita yang baca hadis 3 ni kita anggap 3 sajalah. Lain pada tu tidak ada. Sedangkan ada hadis menunjukkan ada 5, ada 7. Jadi mana dan banyak lagi. Itu jadi sebab tu perlu kepada kita perlu pada kita belajar dan kita terus belajar supaya kita dapat mendalami setiap perkara
Kerana kata di ulama, belajar ni kalau kita belajar permulaan sikit, kita belajar sikit, maka kita suka untuk menyalahkan orang lain. Sedangkan mungkin orang lain tu lebih betul daripada kita. Jadi sebab itu kena berhati-hati, beradablah. Sebab tu ilmu ni, cahaya kepada ilmu ialah adab. Cahaya kepada ilmu itu ialah dengan beradab. Jadi tu, orang kita ada ilmu, tak ada ilmu, orang tak tahu. Takkan kita nak tunjuk sijil. Kan? Orang tak tahu kita ada ilmu, tak ada ilmu. Tapi orang boleh suluh melalui akhlak. Jadi sebab tu akhlak dan adab adalah cerminan kepada ilmu. Jadi kena ada adab lah. Kena ada adab. Saya teringat lagi, murabbi saya cerita, Nakib Usrah Murabbi, Allah yarham, Ustaz Yahya Usman. Dia cerita kisah bagaimana seorang pelajar agama. Pelajar agama ni satu hari dia ikut tok guru dia pergi makan kenduri. Orang jemput kenduri lah. Jemput kenduri. Maka makanlah beramai-ramai dalam hidangan-hidangan. Jadi dia ni tadi, anak murid ni bersama dengan tok guru. Sama dengan tok guru. Kebetulan dia kena talam tok guru. Talam orang lain tu semua ada lah. Jadi dia kena talam bersama tok guru, bersama tok guru daripada pondok-pondok lain. Lalu bila sampai masa tuan rumah pun kata dah tahlil pun selesai sebagainya, tuan rumah pun kata silalah. Silakan. Mulakan makan. Jadi bila tuan rumah kata begitu, tok guru tadi pun ulur tangan, basuh tangan, ambil makanan lah. Baru tok guru lain pun begitu, ambil makanan, baru nak kunyah, tiba-tiba anak murid tadi pun tiba-tiba angkat tangan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi seolah-olahnya apa? Seolah-olahnya orang lain tak beramal belaka dengan doa makan ni. Aku saja doa dengan doa makan. Jadi orang panggil apa ni? Orang panggil ghulu. Mana orang panggil gelojoh, ataupun orang yang tak tahu jaga adab. Maknanya sedangkan itu adalah amalan sunat. Amalan sunat, dah kita nak baca doa, bacalah. Tapi orang lain yang dah dulu ni tok guru pula, ulama pula, jangan malukan mereka. Jadi sebab itu, dengan kerana itu, orang panggil apa ni? Orang panggil peringkat permulaan belajar itu, kata ulama, ialah sombong dan merasakan dia benar. Sampai peringkat akhir pengajian itu ialah merasakan dia masih jahil dan orang lain itu alim. Sebab itulah kita tengoklah, kadang-kadang hak yang gelojoh duk bahas begitu, bahas begini ni, hak yang baru mula belajar. Yang tu salah, yang ni salah, akulah betul. Jadi sebab tu kita celidik lagi, kita belajar lagi, kita cari pandangan para alim ulama. Sebab tu saya teringat dalam satu tulisan Dr. Hamka, tapi saya tak ingat dalam kitab apa, dalam buku apa. Beliau berkata, dulu aku pernah menyalahkan sebahagian ulama. Dulu tadi peringkat permulaan dia belajar, dia kata dia pernah menyalahkan sebahagian ulama. Tetapi bila aku membaca buku-buku kitab hampir 1000 buah, maka akhirnya aku mengatakan aku yang salah. Jadi maknanya nak menunjukkan bagaimana berhati-hatilah, itu dia. Jadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi kata orang yang mati syahid 5 golongan. Nabi kata 5 golongan, bukan 5 orang. 5 golongan. Nabi kata iaitu asyuhada khamsatun. Mati syahid itu ada 5 golongan. Yang pertama, Nabi kata al-mat'un, iaitu orang yang mati kerana ta'un. Ta'un ni bukan ta'un dalam bahasa Melayu tu. Bukan. Ta'un ni makna setiap penyakit-penyakit yang berjangkit, yang menular. Yang mana kita susah kita nak halang dia. Mana penyakit yang tak menular tu tidaklah. Makna ini penyakit yang menular, yang kadang-kadang berjangkit sana macam kita sekarang lah, dengan penjarakannya. Kadang-kadang dah jarak dah tapi kena lagi. Ada yang dah ambil vaksin pun kena juga, ada yang tak ambil vaksin tak kena. Begitulah. Jadi maknanya kita tak tahu virus tu duduk kat mana. Jadi kita cuma berjaga-jaga. Jadi kerana itu termasuk yang mati syahid ni yang mati kerana penyakit yang menular. Ini penyakit menular ta'un ini. Kemudian yang kedua iaitu orang yang al-mabtun, yang mati kerana penyakit perut. Penyakit mati kerana sakit perut. Macam-macam lah penyakit perut. Barah usus dalam perut dan sebagainya. Yang melibatkan, setengah ulama kata, maksud perut itu ialah organ dalaman. Misalnya contohnya, sakit kerana barah hati, kerana buah pinggang, dan sebagainya lah, yang berkait dengan kesakitan kronik dalaman. Jadi mana kalau mati kerana itu, maka dia dapat pahala syahid. Wal ghariq, iaitu orang yang mati lemas. Yang mati lemah, maka itu termasuk syuhada lah. Yang mati syahid, dia dapat pahala di sisi Allah Ta'ala sebagai pahala orang yang mati syahid. Mana sebab nak boleh ke mati lemah ni,
Maknanya susahlah mati dia. Kemudian wasahibul hadmi, iaitu orang yang mati kerana runtuhan. Kerana runtuhan, dia tengah duduk di satu tempat dan sebagainya, tiba-tiba runtuhan. Jadi makna ini di antara mati-mati yang mati syahid lah. Jadi makna orang dapat pahala tadi. Runtuhan bangunan, runtuhan apa pun. Jadi itu di antara. Yang kelima, wasyahid fi sabilillah, orang yang syahid kerana di jalan Allah Ta'ala. Yang mati syahid kerana di medan peperangan tadi. Jadi makna itu dia. Jadi Alhamdulillah kita dapat sambung balik. Jadi saya nak respon pada sahabat-sahabat tadi. Minta maaf ada yang tertinggal ke atas tadi. Yang ketika padam tu mungkin ada yang dah masuk, yang muncul di skrin. Tapi walau bagaimanapun saya ucap terima kasih kepada Ustaz Akmal tadi. Ustaz Akmal datang ke Kuala Lumpur ni hello-hello lah sama. Mana tahu kan. Kemudian Alia Zahra tadi yang respon, kata dah clear tu. Dan dia lah yang beritahu saya juga yang kata siaran terputus. Sebab dia duduk kat rumah ni juga, kat rumah saya. Baik, kemudian Syarifah Zahra alhamdulillah dapat kembali semula lain. Ah Chong Wee, sahabat kita, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemudian Yusliha alhamdulillah, sahabat kita Yus daripada Gombak. Tuan Rusli Haji Ismail daripada Jaya Gading alhamdulillah dapat bersama dengan kita. Ummi Haryati kongsi dengan Siti Zakiyah Zahra, Omar Izzah Abdullah, Liza Hana. Jadi insya-Allah kita pakat-pakat share program kita insya-Allah pada setiap pukul 9 pagi. Dan alhamdulillah tuan-tuan, sebagaimana yang saya dah posting dalam Facebook saya, iaitu kita daripada Pertubuhan Muafakat Pondok Se-Malaysia, kita akan mula lancar pengajian pondok online. Jadi mungkin kita ni ada yang dulu nak mengaji pondok tak sempat ataupun berhalangan. Sekarang boleh belajar pondok dengan tak perlu pergi ke pondok. Jadi insya-Allah pondok online kita akan buka. Sekarang sedang buka pendaftaran. Jadi pendaftarannya senang je. Tak payah isi borang, tak payah bayar pendaftaran, tak payah foto stik kat pengenalan, tak payah. Tuan-tuan cuma PM saya dan saya akan listkan dalam senarai. Jadi di antara permulaan ni kita akan perkenalkan apa? Kita akan buka kelas yang pertama, kelas Nahu. Kelas ilmu Nahu bahasa Arab menggunakan kitab Syarah Ibnu Aqil. Kelas ni saya sendiri akan bawa, iaitu waktu nanti saya akan maklum waktu dia bila bersiaran. Jadi tuan-tuan boleh daftar, kita akan invite dan kita akan guna Google Meet. Jadi maknanya yang berbayarlah. Jadi supaya kita tak terganggu dengan waktu. Jadi makna tuan-tuan boleh daftar kat situ. Jadi kita akan ada kelas pada jadual-jadual tertentu 2 kali seminggu. Kelas dia 2 kali seminggu. Jadi ini biasanya untuk pelajar-pelajar yang sudah belajar matan ajrumiyah yang ada asas nahu. Cuma nak lanjutkan lagi kepada Alfiyah Imam Malik, iaitu 1000 rangkap sa'ih berkenaan dengan ilmu nahu. Kemudian yang kedua ialah fiqh. Fiqh, pengajian fiqh, kelas fiqh, kita terima 30 hingga 50 orang je satu kelas ni. Jadi kena cepatlah daftar. Jadi kita akan buka kelas fiqh, iaitu menggunakan syarah Fathul Mu'in. Syarah Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in fiqh akan dibaca oleh Al-Fadil Ustaz Subki, pengurusi Mahat Tafih di Repek Pasimas. Jadi beliau juga sebagai pengurusi penulisan dan penerbitan PMPS, pusat Pertubuhan Muafakat Pondok ni. Jadi akan ke udara. Hari akan saya maklum, hari dan masa akan saya maklum dalam Facebook, dalam jadual lengkap nanti. Begitu juga kita akan perkenalkan kelas Usuluddin, kelas Tauhid yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nek Bakri dengan dengan kitab iaitu Aqidatut Tahawiyah, Aqidah At-Tahawiyah, kitab Tahawiyah. Ini terkenallah dalam pengajian tauhid. Dan kemudian pengajian tasawuf. Jadi yang tiga-tiga tadi atas tu semua kitab Arab. Kemudian yang tasawuf iaitu Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad yang Jawi, yang Melayu, disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ustaz Marzuki, timbalan pengurusi PMPS pusat. Jadi beliau akan sampaikan. Jadi saya tanya kita Arab ke Jawi, dia kata dia nak guna Jawi sebab dia nak buka untuk pengajian umum. Jadi tentang tasawuf. Jadi siapa daftar dia akan dapat masuklah 30 hingga 50 orang sahaja dalam satu kelas. Dan kemudian kelas
kelas ilmu nahu juga, tapi menggunakan pendekatan yang diperkenalkan oleh Allah Yarham Tuan Guru Haji Ali Seliau, Negeri Sembilan. Itu terkenal. Kaedah pantas nahu. Itu akan dikendalikan oleh Ustaz Usman daripada Pulau Pinang, iaitu pengurusi PMPS Pulau Pinang. Dan kemudian ilmu falak sekali seminggu. Siapa yang nak belajar falak, astronomi, daripada Ustaz Hafiz, setiausaha PMPS Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Jadi insya-Allah nanti jadual dia saya akan beritahu, tuan-tuan boleh daftar dengan segera. Khususnya adik-adik dan anak-anak yang berada di pusat pendidikan, boleh daftar dalam setiap kelas-kelas ini. Jadi insya-Allah selesai kelas ni kita akan keluarkan sijil, dan kita sedang mengusahakan sijil-sijil yang dikeluarkan oleh PMPS, iaitu sijil kitab turas. Sijil kitab turas yang insya-Allah diiktiraf. Kita akan cuba dapat, dan dah pun ada setengahnya okey dengan pusat-pusat pendidikan tinggi di luar negara. Jadi insya-Allah tuan-tuan berpeluang untuk mendapatkan mendaftar dalam kelas-kelas tadi. InsyaAllah jangan ketinggalan. Mana fiqh ke nahu ke, pulanglah. Dan insyaAllah kita akan perbanyakkan lagi. Di antara saya juga akan tambah lagi, iaitu pengajian fiqh tetapi menggunakan matan Zubaid Ibn Ruslan. Yang sa'ir tu. Jadi makna menggunakan sa'ir, kita Arab Ibn Ruslan, jadi kita akan gunakan syarah tu. Jadi insyaAllah itulah usaha kita, ustaz-ustaz kita dalam PMPS, para tenaga pengajar asatizah, untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat. InsyaAllah tuan-tuan cuma ikut je. Sebab tu saya kadang-kadang tu kita pun rasa sedih juga. Ada orang yang semangat nak ke Islam, semangat nak Islam. Dia pun bekerja untuk Islam, dia bekerja untuk parti, untuk jamaah. Tetapi majlis ilmu kat rumah, surau kat rumah dia pun tak nampak. Lepas tu kalau tak ada surau dia pun, dia tak pergi dah tempat lain. Tak ada nampak minat. Online pun dia tak sertai. Jadi macam mana kita nak berjuang untuk Islam, menambahkan kecintaan kepada Islam tanpa ilmu? Jadi kita cuba cari. Alhamdulillah. Contoh selamat datang pada saudara Zulkifli Zul daripada Pramu. Beliau adalah antara ahli dalam kelas, anggota dalam kelas khas Muzakarah Hikam, juga berada dalam kelas khas pengajian Nahu Matan Al-Ajrumiyah yang saya kendalikan. Jadi insya-Allah kita ada bersama saudara Abdul Halim daripada Melati. Selamat datang Surat Taman Melati. Alhamdulillah kita clear balik. Saudara Ismadi tadi, alhamdulillah. Sebenarnya bukan apa tadi saya guna hotspot telefon saya, jadi kebetulan telefon saya pun putus, habis bateri. Jadi itulah kecuaian. Patut tadi tengok awal dulu penuh ke tak penuh bateri. Itu kelemahan. Jadi kelemahan kita lah. Baik, kemudian Aziz Scholar daripada Kuala Kedah. Ini Kuala Kedah tadi saya sebutkan. Puan Aliyah Zahrah tadi pada Kuala Kedah lah tu. Akhi Azizi daripada Kuala Kedah juga. Yang berasal pada Kuala Kedah. InsyaAllah kita sambung sikit pengajian kita. Dan selamat datanglah pada semua sahabat-sahabat yang dah hadir. Umur Haryati. Dan semalam saya dapati ada juga yang, sebab itulah kita ni kadang-kadang line tu kadang-kadang sambung, kadang-kadang putus. Dia ada orang yang masuk ketika line tu putus, lepas tu dia tak ada dah dalam skrin. Jadi saya pun tak respon lah. Jadi walau bagaimanapun, minta maaf semua kepada yang ada, dan ucap selamat datang kepada yang muncul di skrin. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengaji setiap pukul 9 pagi. Lepas tu nanti ada 9 pagi pula yang kelas PMPS tadi, pondok tadi, ada pula pengajian lain. Jadi insyaAllah pukul 10 sambung pukul 11. Jadi atas kita lah pilih. Lepas tu ada pula siaran live daripada PMPS ni dalam page PMPS. Tuan-tuan boleh buka nanti dalam page pondok online. Jadi kita akan ada kuliah live. Itu tak daftar lah. Itu kuliah live daripada contohnya tuan guru sekian, tuan guru di Kelantan, tuan guru di Kedah, tok-tok guru tua kita, pengajian pelajar daripada tok-tok guru pondok yang membaca kitab-kitab turas. Jadi insya-Allah itulah sekadar yang kita boleh buat. Nak buat apa lagi kita dalam PKP begini? Cuma bolehlah tanam sayur keliling rumah sebagainya. Tapi takkan nak tanam sayur sebanyak mana kita nak tanam, cukup setakat makan sudahlah. Sebab kita pun nak jual pun orang lain tanam belaka dah. Macam Ji tanam hak tu hidroponik, hak ni tidak, hak tu jenis tanah ponik lah, macam-macam. Jadi insya-Allah kita buatlah apa yang sekadar, mohon pertolongan Allah. Betullah kita baca doa tadi. Doa amalan Nabi Khadir itu, bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah, bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a illallah, bismillahirrahmanirrahim,
maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita baca amalan para nabi, para ulama, murah rezeki, terhindar pada bala dan sebagainya. Jadi insya-Allah selamat datang semua. Baik, kita sambung sikit. Kita ada beberapa minit lagi. Di mana kata Nabi SAW yang mati syahid tu, itu tadi 5. Mana bukan syahid fi sabilillah lah. Syahid fi sabilillah medan peperangan juga memang syahid. Itu syahid dunia dan akhirat. Lepas tu yang al-mat'un, yang mati kerana penyakit ta'un, yang mati kerana al-mabtun, kerana sakit perut dalaman, organ dalaman tadi, ataupun yang mati kerana al-ghariq, iaitu lemas air, wasahibul hadam, ya, wasahibul hadmi, kerana ditimpa oleh runtuhan, itu syahid-syahid akhirat. Yang dijanjikan pahala yang besar. Sebab Allah tidak menimpakan satu musibah kepada seorang hamba kecuali Allah akan memberikannya kebaikan dunia dan akhirat. Baik, kita baca akhir sekali satu hadis daripada Nabi SAW, riwayat daripada Abu Hurairah juga. Riwayat pada hadis tadi daripada Abu Hurairah. Hadis tadi riwayat siapa tadi kita tengok tadi? Hadis daripada Abu Hurairah juga. Tapi hadis ini tuan-tuan boleh dapati pada nota kaki, tengok 176, iaitu riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Bukhari halaman 653. Kemudian hadis yang kedua ni ialah riwayat Muslim, Imam Muslim. Imam Bukhari lebih tua pada Imam Muslim. Lepas Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, lepas tu Imam Abu Daud, kemudian Imam At-Tirmizi, dan kemudian Imam An-Nisa'i. Itu dia urutan imam-imam hadis kita yang usia mereka ataupun tahun wafat mereka. Baik, kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, ma ta'udduna syahidu fikum. Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Qala inna syuhada'a ummati izal al-qalilun. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun wa man mata fi sabilillah fahuwa syahidun wa man mata fi ta'un fahuwa syahidun wa man mata fi batni fahuwa syahidun. Jadi syahidun. Jadi Nabi kata apa? Siapa di kalangan kalian, kamu ni yang dianggap sebagai syahid? Mereka sahabat berkata, wahai Rasulullah. Nabi buat tanya begitu untuk menarik perhatian sahabat. Dan mereka pun kata, ya Rasulullah, orang yang dibunuh di jalan Allah. Jadi Nabi tanya, siapa mati syahid, dikurniakan pahala syahid? Syuhada tu siapa? Sahabat kata, yang mati dibunuh di jalan Allah. Baginda bersabda. Nabi pun kata, mana Nabi nak beritahu? Tidak begitu. Tidak itu saja, Nabi kata. Lalu Nabi berkata, di mana syuhada dalam kalangan umatku adalah sedikit. Maknanya, bilangan hak mati di medan peperangan tu tak banyak. Tapi hak banyaknya mana? Kata Nabi, maka mereka bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi berkata, iaitu orang yang dibunuh di jalan Allah adalah mati syahid. Orang yang mati di jalan Allah, mati syahid. Apa beza yang bunuh di jalan Allah dengan mati di jalan Allah? Mana orang yang dibunuh di medan peperangan, syahid. Yang mati di jalan Allah pun syahid. Contohnya mana? Orang yang tengah menuntut ilmu, orang yang jatuh bangunan kerana membina masjid, bina pondok, bina kebajikan lah. Jadi maknanya itu dipanggil fisabilillah. Mereka tu tidak mati di medan peperangan lawan orang kafir, tapi mereka tu dapat syahid akhirat. Kerana mereka tu fisabilillah. Kemudian apa lagi? Siapa yang dibunuh di jalan Allah, mati syahid. Siapa yang mati di jalan Allah, mati syahid. Dan kemudian adalah syahid. Seorang yang mati akibat wabak adalah seorang syuhada. Yang mati kerana wabak pun syuhada. Seorang yang mati akibat kolera, penyakit kolera adalah juga syahid. Jadi makna semua tu kata Nabi mati syahid semua. Kerana wabak-wabak yang berjangkit kolera ke sebagainya. Tak kira wabak-wabak yang melanda ini. Jadi itulah di antara pembahagian mati syahid, iaitu syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia saja, dan ada syahid akhirat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat sedikit pelajaran. Ulang kaji je lah pun. Bukan satu ilmu baru, tapi ulang kaji untuk kita mengingatkan diri kita, jadilah insan yang cintakan syahid. Jadi saya rasa saya akan berhenti setakat tu dulu. Cuma nak ucapkan selamat datanglah kepada sahabat-sahabat tadi yang dah pun saya respon. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi esok dalam siaran kita
Tapi esok hari Rabu kita akan baca kitab Tazkirah Hadis-Hadis Tasawuf. Jadi tuan-tuan bukulah kitab esok mana Tazkirah Hadis-Hadis Tasawuf. Selamat datang sahabat kita Abu Habib Ustaz Khairul Anwar daripada Selayang, ketua urusan ulama ataupun ketua Dewan Ulama PAS kawasan Selayang. Alhamdulillah. Hadir sama batu kata sahabat kita tadi semua orang-orang hebat lah, insya-Allah. Mana yang hadir yang bersama dengan kita. Jadi kita ni walaupun kita tak hebat, kita bersahabatlah dengan orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang walaupun tidak terkenal di kalangan manusia, tapi mereka menjadi pencinta Allah, pencinta Rasul, pencinta jihad, pencinta ilmu, pencinta para alim ulama, dan cintakan syurga Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu untuk pagi ini. Terima kasih banyak atas perhatian sahabat-sahabat semua, tuan-tuan semua, dan doakan kita semua Allah Ta'ala selamat dan Allah angkat wabak di hadapan kita yang ada sekarang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika saya menziarahi guru saya, Allah yarham Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا